yang datang pada malam ini. Pertama, saya rasa sangat gembira dapat jumpa lagi. Dan kita bukan hanya datang masa elections. Kita datang pada setiap masa tahun baru Cina. Kita bertemu setiap tahun baru. Kita bertemu hampir setiap tahun, paling kurang 1 kali, 2 kali. Untuk kita menyantuni dan membantu penduduk-penduduk di kawasan Selayang Baru ini. Yang akan mengundi untuk Parlimen Gombak P098. Dan kali ini, saya selepas 3 penggal menjadi ahli Dewan Negeri di sini, sekarang Pakatan Harapan, Parti Keadilan telah minta saya untuk bertanding di P098 Gombak dalam pilihan raya kali ini. Ada misi. Misi kita apa? Misi kita mahu hapuskan 2 P. Apa itu P? 1, pengkhianat, pelompat, dan yang kedua adalah perompak dan juga kleptokrat. Sebab apa? Sebab pesaing kita adalah daripada Perikatan Nasional. Pesaing kita ataupun lawan kita di sini ialah datang daripada BN dan juga UMNO. Mereka ini buat pilihan raya tergesa-gesa. Kita dah kata jangan buat election. Nanti banjir susah. Tapi dia orang ingat kalau banjir, rakyat akan takut turun mengundi, rakyat akan susah turun mengundi. Ini orang masa nak minta undi pun sudah buat rakyat susah. Dan kita kena hukum mereka dengan bagi mereka undi yang paling sedikit. Dan saya minta Selayang Baru retain support Pakatan Harapan. Kita Siman Iman. Jadi kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, kita cakap jangan buat. Sekarang sudah banjir. Dia kata itu Selangor saja banjir. Ini hari Penang sudah banjir. Ini hari Johor sudah banjir. Beberapa hari lepas Johor, Melaka, Perak sudah banjir. Sebelum bubar Sabah sudah banjir. Kita sudah bagi tahu jangan. Tapi rakyat kena tunjuk power kita. Rakyat kena tunjuk kuasa kita. Kuasa kita pada beberapa hari bulan, 19 hari bulan ini. Pemimpin tak ada kuasa masa tu. Yang ada kuasa ialah rakyat. You tak payah shouting, you tak payah slogan, you tak payah marah, you hanya perlu pangkah. Pangkah Pakatan Harapan, tanda kita tolak UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Boleh. Kawan-kawan sekalian, sebab apa kita nak kekalkan dan kita nak pilih Pakatan Harapan? Sebab Perikatan Nasional dan BN telah jadikan negara kita ini tak stabil. Masyarakat terkurung paling lama ketika PKP. Orang tidak mahu datang untuk melabur. Rakyat tidak percaya dan sukar dengan government. We vote once and got 3 Prime Minister. Kita undi sekali dapat 3 Perdana Menteri. Macam mana? Nasib baik kalau masuk 4, sudah C mati. Sebab apa hal ini berlaku? Sebab ada orang tak mahu Pakatan Harapan deliver selepas kita dapat mandate dalam pilihan raya yang lepas. Sebelum saya panjang, saya nak ucap terima kasih sama Selayang Baru 4 dan 5, PDM ini kerana telah bagi kita big majority for the last 3 term for P098 Gombak. Sebab you all buat decision pada tahun 2008. You continue our mandate in 2013. And we get big majority in 2018. Kita berjaya membuat satu perubahan dan ada harapan. Harapan untuk berubah. Berubah menjadi kerajaan yang adil, yang fair. Malahan kita punya fair pada tahun 2018-19. Kita bagi wang kepada kerajaan oppositions. Dulu, negeri seperti Kelantan tidak dapat wang royalty. Tapi sekarang, bila bawa Pakatan Harapan dulu, kita sudah bagi royalty penuh kepada negeri walaupun mereka oppositions. Kita buat begini. Sebab apa? Sebab mahu adanya sebuah kerajaan yang adil, yang fair. Bukan hanya orang dia saja. Bukan hanya kawan dia saja. Bukan hanya sahabat dia saja.
Tetapi ada orang yang tak tenang. Orang-orang ini mengambil keputusan untuk apa? Untuk lompat. Jadi kata, kita suruh jadi ahli parlimen, dia tukar jadi kata. Tapi kalau kata ini kita bakar, kita boleh makanlah. Saya tak makan, saya tak boleh makan. Sebab apa dia jadi kata? Dia kata mau jadi stable government. Tapi akhirnya, the government jadi tidak stable. Perdana Menteri tukar. Menteri bertukar. Berpusing-pusing. Kita buat PKP, kena tutup. Dia suruh buka. Satu suruh buka, satu suruh tutup. Rakyat jadi confused. Rakyat jadi pening. Dan ketika PN jadi kerajaan, Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri, dia kata, kita jadi abah. Dia jadi pak. Mau jadi ayah. Tapi akhirnya dia kurung kita di rumah. Kita tak boleh buat kerja. Kita tak boleh jumpa orang. Kita tak boleh sambut tahun baru. Kita tak boleh sambut hari raya. Dan akhirnya, lama-lama dia pun jatuh. Kerana bila darurat, bila tak ada majoriti, dia sudah hilang pegangan, dia mahu sambung lagi kerajaan dengan darurat. Yang susah rakyat, yang nak dapat position mereka. Sekarang PN kata, we are the best. Dia panggil best. Iaitu bersih dan stabil. Bersih belum tahu lagi. Nanti kalau kita masuk kerajaan, kita tengok data dan dokumen, kita tahu masih banyak yang tidak bersih. Kerana mereka dah belanja 600 bilion tanpa bawa undang-undang itu dan tanpa bentang di dalam parlimen. Sedangkan parlimen tempat bincang nak tengok belanja, dia belanja dekat 600 bilion. Hampir 2 kali belanjawan tiap-tiap tahun kita dalam 300 bilion, dia dah spend 600 bilion. Ada sampai pada rakyat tak? Ada. Tapi kita belum semak, audit kena masuk untuk tengok. Dan akhirnya, dia sudah jatuh. Dia kata mau stable government, kita 22 bulan sudah jatuh, dia 17 bulan sudah jatuh. Naik pula. Lepas itu, dia gabung pula dengan orang yang jatuhkan dia. Yang jatuhkan dia siapa? UMNO dengan BN. Dia gabung balik, ada Perdana Menteri nama Ismail Sabri. Jadi macam mana negara kita nak settle? Macam mana kita mahu pulihkan ekonomi? Macam mana kita nak pulihkan kesihatan? Yang ada dalam kerajaan BN dan PN adalah orang-orang dan mereka yang tidak ada mission, yang tak ada hala tuju, yang tak tahu nak buat apa. Akhirnya, kita susah. Sebab ada orang mahu tutup kilang, ada orang mahu buka kilang. Akhirnya paling ramai orang bunuh diri masa PN, BN jadi kerajaan. Sekarang mereka kata mahu stabil dan makmur. Seorang kata mahu bersih dan stabil. Dua-dua ni adalah contoh paling tak stabil dalam kerajaan. Dan kita kena tolak orang-orang ini. Pilih Pakatan Harapan dalam pilihan raya kali ini. Boleh tak boleh? Sebab apa kita cakap? Sebab bila Pakatan Harapan sekarang, kita cadang Datuk Seri Anwar. BN dia kata, mau Ismail Sabri. PN kata, mau Tan Sri Mahyudin. Dua orang ini, Ismail Sabri dan Mahyudin Yassin, kedua-duanya telah fail. Kedua-duanya telah gagal. Mahyudin Yassin dibuang oleh rakan kongsi dia. Oleh kawan dia, UMNO. Dia kena buang. Dia jatuh. Naik Ismail Sabri. Ismail Sabri naik, dia bukan presiden parti. Dia punya parti, Presiden Zahid, push dia buat election. Dia tak nak buat election, dia pun kata, banjir, kita tak elok buat election. Saya tahu, sebab dia cakap dengan saya. Terus, dia cakap dengan saya, kita buat tahun depan. Saya cakap, okey, kita buat tahun depan. Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Negeri Kelantan kata, kita mahu buat tahun depan. Tapi belakang tiba-tiba dia bubar parlimen. Sebab apa? Sebab dia sudah jadi puppet. Dia kena kontrol. Siapa kontrol dia? Zahid Hamidi. Zahid Hamidi ni siapa? Orang yang ada lebih 40 kes rasuah, penyelewengan, dana yayasan, dana daripada kerajaan, jilang di bawah Zahid Hamidi. Zahid Hamidi kata apa? Kita kena buat election untuk pastikan tidak ada lagi orang kena charge. Dia panggil semua kawan-kawan dia. Kasyong, you tunggu. You pun akan kena charge.
Dia kata, ikut Vicky, you jangan takut, nama you include juga akan kena charge. Orang buat election untuk kuatkan kerajaan, kita buat election untuk pilih pemimpin pulihkan ekonomi. Orang ini buat election sebab takut kena dakwa. Kalau orang takut macam ni, kenapa dia takut? Sebab dia ada buat salah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Orang macam ini kita tak boleh masuk dalam kamus untuk pilih sebagai pemimpin. Sebab itu kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, Pakatan Harapan datang dengan solusi. Solusi apa? Tawaran kita apa? Offer kita apa? Offer kita untuk kurangkan tekanan rakyat. Daripada education sampailah kepada harga barang. Daripada mahu melaksanakan perniagaan sampailah jaga warga emas. Kita ada 10 tawaran kita, mahu education yang baik, mahu pendidikan yang baik, mahu warga emas yang terbela. Dan semua apa yang kita telah buat di negeri Selangor. Sebab bila kita sebut negeri Selangor, there's no other state in Malaysia yang boleh challenge kita di negeri Selangor. Sebab kita bantu orang daripada baru lahir sampai mahu meninggal dunia. Kita tolong anak mahu pergi sekolah sampai mereka mahu masuk universiti. Dan baru-baru ini kita sudah buat satu program. Program kita nama apa? Insan. Apa itu program Insan? Program Insan itu insurans. Untuk siapa? Untuk rakyat Selangor. Umur berapa? 30 hari. Ya, 1 month. 1 bulan sampai umur 80 tahun. Ada pelindungan insurans. Kalau meninggal aksiden, dapat biaya atau dapat pelindungan RM10,000 untuk keluarga. And all free untuk 6 million rakyat negeri Selangor. No other state, PN ke BN yang boleh buat seperti ini. Kalau kita boleh buat di negeri Selangor, tapi kita kena ambil 14 tahun baru kita boleh buat. Sebab bajet kita cuma 2 bilion. Bajet federal 300 bilion. Kalau kita sudah buat mampu di negeri Selangor, saya percaya kita boleh buat di peringkat persekutuan. Dia kata nanti, Selangor dia tahu belanja saja. Dia tak tahu nak bangunkan negeri. Ini lagi satu kenyataan silap. Sebab apa? Sebab tahun ke tahun, our contribution, kita punya sumbangan kepada KDNK tak pernah turun. Tahun 2014-15, our contribution is around 22.7, 22.7. Hari ini, kita punya sumbangan 24.8, almost 25%. Maknanya setiap RM100, RM25 adalah hasil kerja rakyat dan juga warga negeri Selangor yang ditakbir oleh Pakatan Harapan. Kalau Selangor sudah ada bukti yang baik, kenapa kita nak pilih orang yang lain dan tolak Pakatan Harapan? Kita kena ambil dan pilih Pakatan Harapan, termasuk angkat ini Menteri Besar Negeri Selangor masuk pergi Parlimen. Boleh tak boleh? Jangan takut. Saya sudah kena uji banyak kali. Saya sudah kena tes banyak kali. Saya tidak boleh lompat. Sekarang, undang-undang juga tidak boleh lompat. Kalau saya lompat, kerusi ini kosong. You hukum sama saya tak ada hal. Tapi jangan takut, saya tidak akan lompat kerana saya setia dengan Pakatan Harapan dan kita mahu Pakatan Harapan pulihkan negara kita. Adakah kita tak berjaya dalam 22 month? Ini BN selalu kata, ini fail, ini gagal. Satu saja saya bagi tahu. Masa BN, indeks rasuah kita nombor 61. Buruk tak buruk? Sangat buruk. 2 tahun bawah PH, 2018-2019, indeks rasuah kita sudah meningkat lebih baik. Maknanya jatuh daripada 61 ke nombor 51. 10 tangga, 10 angka kita drop. Drop maknanya lebih baik. Masyarakat antarabangsa sudah makin percaya dengan kita. Masa zaman PN, daripada 51 naik kepada 59. Kerana apa? Ramai orang yang kita dakwa-dakwa, Musa Aman di Sabah, gugur kes. Anak Najib sudah gugur kes. Dan banyak lagi sudah gugur kes. Jadi naik 59. Lepas Muhyiddin jatuh, UMNO naik, Ismail Sabri.
indeks rasuah naik lagi. Lebih buruk daripada 61 kepada 62. Sebab apa? Sebab orang sudah tak percaya, rakyat tak percaya, masyarakat antarabangsa tak percaya. Kalau masyarakat antarabangsa tak percaya, macam mana mereka mau datang? Macam mana mereka mau labur? Macam mana ekonomi kita mau pulih? Dia boleh katalah, banyak ni datang, ini paling baik. Tetapi realitinya amat sukar. Sebab tak ada kepercayaan. Ini bukan masalah Chinese, Indian, tetapi masalah trust, kepercayaan. Kepercayaan masyarakat antarabangsa kepada kita. Sebab pemimpinnya, dia tak suka, dia lompat parti lain. Dulu mati-mati mau sokong ni, dia lompat lagi orang sini. Lepas tu tukar Perdana Menteri. Lompat lagi sini. Lompat sana sini. Kita mau cari ahli parlimen, dia sudah jadi katak, lompat sana, lompat sini. Sebab itu kawan-kawan sekalian, ini for our pride, our maruah. Tuan-tuan ada kuasa, kita telah tunjukkan in 2018, kita sudah pilih kerajaan yang baik. Kita sudah angkat sebuah kerajaan yang baik. Tetapi kerajaan itu dijatuhkan sebab isu-isu perkauman. Dengan orang-orang Melayu di sana, di luar, saya tak ada apologetik. Saya pertahan kawan-kawan saya. Kalau dia buat benda salah, saya tegur. Kalau dia buat benda langgar peraturan, saya tegur. Tapi kita bincang sama-sama as one team, sebagai satu pasukan. Tetapi di luar sana, dia asyik-asyik nak salahkan DAP. Asyik-asyik nak salahkan Chinese. Bila corruption naik, dia cakap, ini Cina yang bagi. Ada Cina. Kita tengok buat keputusan berdasarkan kaum. Bukan berdasarkan keperluan. Bukan berdasarkan kes. Kita kena tahu, ada Melayu yang baik, ada Cina yang baik. Melayu yang baik kita angkat, kita julang. Cina yang baik, India yang baik pun kita angkat, kita julang. Kerana kita semua adalah rakyat Malaysia yang mahu negara kita baik. Betul tak betul? Tapi di dalam sana, dia kata, tak apalah. Dia tak buat kerja pun tak apa, dia Melayu. Tak boleh. Nanti dengan orang Cina, parti gerakan datang, kena tolong Cina lah. Sebab finally, dia mahu tolong orang Cina. MCA pun cakap begitu. Mana boleh macam ni? Ini sudah tahun 2022. Ini adalah Selangor. Semenjak 2008, kita dah bentuk kerajaan di Selangor dengan kerajaan yang hormat antara satu sama lain. Yang saling faham antara satu sama lain. Tapi kita tak langgar peraturan. Di Selangor aman. Orang boleh pergi masjid. Orang boleh pergi solat. Orang boleh amalkan puasa di bulan Ramadan. Kita boleh sambut Maulid Nabi. Kita boleh sambut macam-macam. Orang Cina juga boleh buat sembahyang. Orang Cina juga boleh sambut New Year, memperingati nenek moyang. Orang Tionghoa juga boleh sambut Cap Gome. Orang India boleh Rai Taipusam. Sama-sama di negeri Selangor. Dan tak ada masalah. Dulu dia cakap, jangan pilih ini orang. Sebab orang ini mau akan tindas sama orang lain. Orang ini akan tak bagi Cina. Tapi kita sudah bukti, 14 tahun, 15 tahun, orang Islam, institusi Islam bertambah baik. Tapi institusi bukan Islam dalam negeri Selangor juga bertambah baik dan kukuh. Kita beri sumbangan untuk kuil. Kita buat peruntukan untuk tokong. Kita buat peruntukan untuk sekolah. Sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina sebagai contoh. Every year, without fail, tanpa gagal, 4-5 juta kita peruntukan untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina. Kita ada 4 sekolah menengah jenis kebangsaan Cina. Private. Semuanya hampir semua di Kelang. 4 ini setiap tahun akan terima peruntukan 500,000 daripada kerajaan negeri. Inilah kita ikut keperluan. Sekolah agama kita bantu tak? Bantu. Bawah JAIS kita ada peruntukan. Bawah peruntukan sekolah agama kita ada. Kalau kata sekolah mengaji, tahfiz, paling banyak di negeri Selangor. Maknanya tak ada tergugat. Dan saya nak buktikan, kalau kita bantu China, bantu India, pulihkan ekonomi mereka, angkat ekonomi mereka, bantu kebudayaan mereka, tidak sama sekali
akan mengganggu nasib dan juga kualiti umat Islam dalam negeri kita. That's why Selangor as a model. Selangor model Malaysia yang terbaik. Sebab di Selangor bukan hanya ada orang Melayu, Cina, India, orang asli. Selangor juga ada orang Sabah, ada orang Sarawak duduk, ada orang daripada semua negeri duduk sini. Expatriate ataupun luar negara pun duduk sini. Kita boleh maju, kita boleh aman, kita boleh tentram. Kalau Selangor sudah baik buat ini, tolong hantar wakil Selangor yang baik ini untuk ke Parlimen. Pilih calon nombor 2, Amiruddin. Ami. Ya? Ami untuk P098 Gombak. Jangan lupa pula, dulu saya ada lobby ini orang nama. Nama dia Azmin Ahli. Kita sudah lobby dia lama, 3 term. Tuan-tuan semua sudah bagi undi, saya yang pujuk dulu, saya kempen dulu. Sorry, saya sudah terlebih kempen, dia sudah lari. Sebab apa dia lari? Dia ingat dia mau jadi TPM. Sampai sekarang TPM pun tak nampak, ada 4 menteri kanan saja. Jadi orang macam ini, atas kepentingan peribadi, dia boleh nak jadi menteri besar. Masa nak jadi menteri besar, dia boleh baik-baik sama di AP. Sebab mau jadi menteri besar. Bila dia nampak ada peluang mau naik lagi, dia buang ini kawan. Orang kawan makan kawan macam ini, kita tak boleh terima. Kita tak boleh biarkan kerana dia tidak ada kejujuran dan kesetiaan untuk bela rakyat. Kalau kawan, tuan dia, bos dia pun dia tak boleh jaga, dia tak boleh pelihara, apa lagi rakyat orang Selayang Baru, orang Gombak. Kali ini P098 tetap pilih Pakatan Harapan. Bukan Azmin Ali Pakatan Harapan, tapi Amiruddin di dalam Pakatan Harapan. Jadi saya minta satu lagi yang last, kita kena keluar mengundi ramai. Sekarang yang umur 18 sudah boleh mengundi. Automatik yang 18 pada bulan 8, bulan 9 lepas sudah boleh mengundi. Jadi saya minta semua yang sudah 18 tahun, ini malam pergi cek. Ini malam pergi semak. Ini malam pergi tengok mana tempat undi. Kawan-kawan kita yang kerja di sini juga boleh semakkan, boleh bantu. Undi baik-baik. Undi Amiruddin nombor 2. Nombor 1 tak payah tengok. Tengok nombor 2 terus pangkah. Terus lipat tak payah. 3, 4 lagi tak payahlah. You tengah ambil nombor 2 terus pangkah. Kena lipat. Lipat masuk dalam. Balik minum kopi. Makan tengah hari. Ini petang. Malam. Dengar keputusan. Amiruddin jadi ahli Parlimen Gombak yang baru. Kalau kita menang, saya dapat report baru-baru ini, Selangor juga jangan bimbang, rakan-rakan kita Damansara, Petaling, kita ada lawan orang besar, KJ di Sungai Buloh dan sebagainya. Jangan takut. Ini lambang kita yang baru. Lambang kita ini macam, mata sudah tak ada, sudah mau naik atas. Dulu mata tengok depan, sekarang ini mau naik atas. Sudah mau naik atas. Jangan lupa, pilih lambang yang ini, pilih. Dan lambang ini juga kita akan buka pintu Putrajaya, lantik Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri 20 hari bulan November. Kita Zeman, kawan-kawan sekalian. Sebab itu saya minta maaf, ini malam saya ada satu lain tempat. Saya mau pergi sana jumpa kawan, saya mau pergi Kuala Langat, mau kerja lagi kuat, untuk naikkan ini, naik atas. Malaysia mau naik atas, hidup mau naik atas. Kita tak mau turun bawah, kita mau naik atas. Kalau mau naik atas, mau ong punya warna merah, undi Pakatan. Kita. Terima kasih. Kamsia, sisi.